Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kongsi tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan di Malaysia. Yang mana kita sedia maklum, kita ada sebelum merdeka, ada selepas merdeka dan masa kini. Okey, saya akan pergi satu persatu iaitu sebelum merdeka. Yang mana sebelum merdeka kita ada sistem pendidikan vernacular, yang mana sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan di sekolah. Ada 5 sekolah vernacular, yang mana pertama sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil, sekolah Inggeris dan sekolah agama ataupun madrasah. Satu persatu saya akan terangkan. Yang mana pertama adalah sistem pendidikan pondok. Okay, sistem pendidikan pondok ni dia khususkan kepada pengajian agama Islam yang dilakukan di surau dan madrasah. Dan guru ni terdiri daripada imam dan haji. Dan golongan yang ataupun pelajar yang terlibat adalah golongan dewasa, lelaki dan perempuan. Dan pengajaran yang diajar adalah pengajaran Al-Quran, tajwid, hadis, fiqh dan sebagainya. Waktu pembelajaran pula selepas waktu subuh, petang dan malam. Kaedah adalah kaedah yang utama mereka terapkan adalah hafalan. Organisasi pendidikan adalah berbentuk tidak formal. Okey, yang kedua adalah saya akan terangkan sekolah vernacular Melayu. Mula diperkenalkan pada pertengahan kurun ke-19, yang mana British telah menitik beratkan pendidikan di negeri Selat. Pada tahun 1856, 2 buah sekolah telah ditubuhkan di Singapura. Dan di antara tahun 1858 sehingga 1863, telah ditubuhkan juga sekolah di negeri Melaka dan Pulau Pinang. Pada awalnya, para ibu bapa berasa sangsi untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dan mereka juga merasakan tenaga anak mereka lebih diperlukan untuk membantu mereka di sawah ataupun pekerjaan yang lain. Sekini telah mencadangkan pada waktu pagi mengajar bahasa Melayu dan pada waktu petang belajar Al-Quran. Jadinya, cadangan itu telah mendapat sambutan yang amat baik. Hujung ke-19, 189 buah sekolah vernacular telah ditubuhkan di negeri-negeri Selat. Dan 168 buah sekolah vernacular telah ditubuhkan di negeri-negeri bersekutu. Pada awalnya, sekolah vernacular ini untuk lelaki, tapi seterusnya dibuka untuk murid perempuan. Pada tahun 1884 telah ditubuhkan satu sekolah vernacular khas untuk perempuan di Teluk Belanga, Singapura. Dan sekolah ini tiada sekolah menengah dan dikhususkan pengajarannya adalah menghisap, ilmu hisap, mengira, ejaan, menulis dan sebagainya. Dan sekiranya mereka ini meneruskan pembelajaran diorang ke peringkat seterusnya, mereka terpaksa memasuki latihan perguruan. Selepas itu barulah mereka boleh masuki ke sekolah menengah aliran Inggeris melalui darjah khas Melayu iaitu Special Malay Class. Pendidikan hanya di peringkat rendah setakat darjah 6. Dibina di kawasan luar bandar bagi mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu. Sekolah vernacular Cina pula telah mendapat kemasukan secara besar-besaran pada pertengahan kurun ke-19. Dan awalnya sistem pendidikan di sekolah ini tidak sistematik kerana mereka menggunakan bahasa dialek dan kemudian digantikan dengan bahasa Mandarin ataupun bahasa Cina. Buku teks dan guru telah diimport dari China. Dan tahun 1913, penubuhan sekolah menengah Cina pertama di tanah Melayu iaitu di Singapura. Seterusnya adalah sekolah vernacular Tamil, yang mana dibina di ladang-ladang getah kebanyakannya. Dibina oleh pihak majikan dan mubalik Kristian. Kurikulum, buku teks, guru diimport dari India. Dan
pada tahun 1912, enactment buruh telah mewajibkan sekiranya terdapat lebih daripada 10 anak pekerja yang layak bersekolah, jadinya kena bina sekolah di situ, di ladang tersebut. Akhir sekali adalah sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris ni telah mendapat sokongan daripada kerajaan British, yang mana ditubuhkan di kawasan luar bandar, dan juga sekolah ni menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara. Okey, dan diperkenalkan di kalangan anak bangsawan, anak Melayu bangsawan pada tahun 1905. Juga Penang Free School 1816 merupakan sekolah Inggeris pertama yang ditubuhkan. Dan sekolah ini terbuka kepada semua kaum, yang mana guru-guru ini adalah merupakan padri yang mendapat pendidikan di Eropah. Juga matlamat pendidikan Inggeris ni adalah untuk melahirkan keperluan pentadbiran British seperti kerani. Kita berpindah pula kepada laporan pendidikan sebelum merdeka, yang mana ada 5 isinya, iaitu laporan Cheesman, laporan Barnes, laporan Fenwoo, Ordinan Pelajaran 1952 dan Pendeta Razak 1956. Untuk laporan Cheesman, dia bertujuan yang mana untuk membina semula ataupun mengembang pendidikan dan tidak menyentuh kepada perpaduan kaum. Okey, pada tahun 1941 hingga 1946, Jepun telah menjajah tanah Melayu dan sekolah Tamil dan Melayu dapat diteruskan. Cadangannya adalah bahasa Jepun dijadikan sebagai pelajaran tambahan. Seterusnya sekolah vernacular lain dan sekolah Inggeris telah digantikan kepada sekolah Nippon Go. Nippon Go ni dia menekankan lagu-lagu klasik. Dan juga pada Perang Dunia Kedua, tanah Melayu telah dijajah oleh Inggeris sekali lagi. Dan orang Cina dan orang India menunjukkan minat untuk menetap di tanah Melayu. Jadinya sebenarnya tujuan untuk laporan Cheesman ni adalah untuk membina semula pendidikan di tanah Melayu. Laporan Barnes pula, Barnes dia mencadangkan sekolah rendah iaitu sebagai alat perpaduan masyarakat. Jadinya pada tahun 1950, dia menubuhkan jawatan kuasa Barnes untuk menyelidiki dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu, tetapi gagal pada tahun tersebut. Jadinya dia berpindah pula kepada tahun 1951, dia mencadangkan secara radikal, iaitu dalam laporan jawatan kuasa pelajaran Melayu, yang mana dia menghapuskan sekolah-sekolah vernacular yang menggunakan bahasa ibunda. Jadinya cadangan lain, dia menubuhkan sekolah-sekolah dui bahasa, yang mana bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Juga satu corak sahaja, iaitu sekolah kebangsaan. Seterusnya pengajaran agama menggantikan pengajaran jawi di sekolah. Laporan Fenwoo yang mana ditubuhkan oleh Dr. Fen dan Dr. Wu disebabkan untuk melayani kehendak masyarakat Cina terhadap laporan Barnes yang menganggap untuk menghapuskan bahasa ibunda dan budaya bagi masyarakat Cina. Terakhir adalah laporan Ordinan Pelajaran. Tujuan bagi laporan ini adalah untuk mengkaji di antara laporan Barnes dan laporan Fenwoo untuk mencari titik tengah. Cadangan bagi laporan ini, dia sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan bahasa Inggeris secara beransur-ansur di sekolah Melayu. Juga bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mula dikuasai di sekolah sekolah Cina dan sekolah Tamil. Sekolah jenis kebangsaan juga, iaitu Inggeris dikekalkan. Penyata Razak 1956 tujuannya adalah untuk memberi penekanan kepada perpaduan kaum dan penghasilan tenaga negara. Jadinya cadangannya adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, juga memenuhi keperluan
negara merdeka, melahirkan perpaduan antara sesuatu kaum, merapatkan jurang perbezaan kaum, mewujudkan satu sistem pengurusan pendidikan. Jadinya show-show yang disediakan adalah dasar pelajaran adalah tanggungjawab menteri. Guru akan menerima latihan yang serupa, mempunyai dua sekolah iaitu rendah dan menengah. Hasilnya adalah telah diterima oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan disahkan oleh Ordinan Pelajaran 1957. Pendidikan kebangsaan ni yang mana sebelum mereka kita ada 5 sekolah yang terasing, maksudnya masing-masing kan. Dan pada tahun 1946 British sebenarnya dia nampak dah untuk ada sekolah kebangsaan bagi penyatuan semua kaum. Jadinya betul lah yang mana laporan Cheeseman yang menyatakan sekolah Inggeris adalah sekolah yang boleh menjadi asas penyatuan bagi sistem persekolahan. Jadinya sebenarnya usaha-usaha ini telah dilaksanakan sebelum dan selepas merdeka lagi. Dan dasar pendidikan yang diusahakan adalah lebih bertujuan untuk perpaduan pelbagai kaum. Jadinya penting bagi membentuk negara yang stabil, bersatu padu dan progresif bagi sesebuah negara tersebut. Dan lagi negara Malaysia. Pendidikan selepas merdeka ada 3. Pertama, laporan Razak. Kedua, penyatu Rahmat Talib. Dan yang ketiga, Akta Pendidikan. Yang pertama adalah laporan ataupun penyata Razak yang mana dipengerusi oleh Tun Haji Abdul Razak bin Husin, dan pada ketika itu beliau adalah Menteri Pendidikan. Yang mana tujuan bagi laporan ini adalah untuk menyimak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan bina semula satu sistem pendidikan kebangsaan bagi mengkaji semula struktur pendidikan negara. Jadinya apa matlamat untuk bagi laporan ini adalah untuk menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantara bagi semua sekolah. Yang kedua, ada satu corak ataupun sistem kebangsaan. Cadangan penyata Razak. Yang pertama, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib bagi semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Inggeris, bahasa Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar bagi sekolah jenis kebangsaan. 2 jenis sekolah yang terbuka kepada semua etnik iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah yang menerima bantuan dan ataupun persendirian. Sistem peperiksaan yang berpusat dan sama bagi semua sekolah. Guru-guru sekolah rendah dan menengah yang berkelayakan. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional. Sistem pendidikan sekolah menengah terdiri daripada SMR, sekolah menengah rendah, SML, sekolah menengah atas dan pra-universiti. Penyata Rahmat Talib yang mana adalah untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada Februari 1960. Pengurusi adalah Encik Abdul Rahmat Talib iaitu Menteri Pendidikan. Tujuannya adalah untuk menyimak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan dan memperbaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Cadangan beliau adalah untuk menghapuskan semua sekolah rendah yang menggunakan bahasa ibunda dan digantikan dengan sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan bertujuan mencapai nasional. Jadinya, implikasinya adalah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama selain menjadi syarat lulus bagi calon-calon sekolah menengah dan pusat latihan perguruan. Cadangan Rahmat Talib yang mana pendidikan secara percuma di sekolah rendah, kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3. Juga peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan. Pendidikan moral dititikberatkan, memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Juga pelajaran agama Islam diajar jika terdapat 15 orang sekurang-kurangnya. Program latihan perguruan dipertingkatkan, kawalan mutu pelajaran ditingkatkan di sekolah rendah oleh jemaah nazir. Mata pelajaran pula adalah untuk tujuannya menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik. Juga penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. Penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah, juga pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid. Dan akta ini pada tahun 1961. Masa
Ada 4 peringkat. Pertama, sekolah tadika. Kedua, sekolah rendah. Ketiga, sekolah menengah. Dan yang keempat, sekolah IPTA ataupun IPTS. Pada peringkat prasekolah, pada tahun 8 Disember 1991, Mesyuarat Jemaah Menteri dia mengarahkan kempen ini untuk melakukan ataupun melaksanakan program prasekolah. Jadinya konsep ni adalah bertujuan belajar sambil bermain dan dikhususkan umur 4 hingga 6 tahun sahaja. Jadinya murid tu tidak melebihi 25 orang dalam sesuatu masa. Jadinya kriteria pemilihan tempat tu berpandukan lokasi pendalaman, luar bandar, pinggir bandar dan bandar. Okey, peringkat yang seterusnya adalah sekolah rendah. Sekolah rendah ni untuk memastikan dari segi perkembangan potensi murid dari segi jasmani, emosi kan, supaya dia berakhlak mulia. Jadinya tahap dia bermula dari umur 7 hingga 12 tahun. Okey, objektif untuk sekolah rendah ni adalah untuk menguasai bahasa Melayu, bahasa asas yang lain, asas kemahiran mengira, membaca dan mengembangkan bakat. Okey, seterusnya sekolah menengah. Okey, dia ada terbagi kepada 2. Sekolah menengah atas, sekolah menengah rendah. Kalau rendah, tingkatan 1 sehingga 3. Kalau atas, tingkatan 4 sehingga 5. Jadinya objektifnya adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan ke arah yang lebih tinggi, juga memberi pendidikan berdasarkan sistem penggal dan berdaya saing yang tinggi. Jadinya sistemnya sekolah berasrama penuh, sekolah menengah teknik dan vokasional, sekolah menengah kebangsaan dan agama. Okey, peringkat terakhir adalah IPTA ataupun IPTS. Yang mana IPTA itu adalah awam, IPTS adalah swasta. Jadinya kedua-duanya di bawah akta yang berbeza. Akta universiti dan kolej universiti dan juga akta institusi pendidikan tinggi swasta 1961. Objektifnya adalah untuk memastikan supaya sekurang-kurangnya 2 universiti terbaik dunia di antara 200 universiti, juga membangunkan sekurang-kurangnya 10 pusat kecemerlangan. Jadinya untuk menghasilkan graduan-graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan. Jadinya nilainya adalah untuk berintegriti, profesional, kerja berpasukan, berorientasikan pelanggan, juga berorientasikan warga Kementerian Pengajian yang tinggi. Okey, ini pula adalah secara ringkas yang saya terangkan. Okey, bagi pelan induk pembangunan pendidikan 2006 sehingga 2010 ni adalah untuk membina negara bangsa yang mana memperkasakan bahasa kebangsaan, juga membangunkan model insan untuk melengkapkan diri itu dengan pelbagai kemahiran, juga memperkasakan sekolah kebangsaan, yang terakhir merapatkan jurang pendidikan. Jadinya kalau untuk pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, dia ada segi akses, dari segi kualiti, equity dan perpaduan. Dan dasar pendidikan digital ni adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam teknologi digital dan juga untuk memperkasakan kompetensi guru. Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan ada 3, implikasi terhadap kurikulum, terhadap pendidik dan institusi pendidikan. Bagi implikasi terhadap kurikulum, yang mana perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu, perubahan bahan-bahan pelajaran yang mengutamakan nilai-nilai murni diserap dalam semua mata pelajaran, juga perubahan sistem pendidikan yang berorientasikan ke arah pendidikan umum. Jadinya kalau untuk implikasi terhadap pendidik pula, perubahan sikap pribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita falsafah pendidikan kebangsaan. Kedua, perubahan profesional dengan mengubah strategik dan teknik pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, implikasi terhadap institusi pendidik. Jadinya pertama, perubahan kemudahan supaya murid mendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani secara menyeluruh dan seimbang.
Kedua, perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai dalam jiwa murid. Juga perubahan iklim sekolah yang kondusif untuk melahirkan murid-murid ni yang cintakan ilmu dan seterusnya membentuk budaya suka membaca dalam kalangan mereka. Okey, ini pula adalah rujukan yang saya rujuk. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.